Untuk nombor 10, yang saya ajar dalam kuliah, dia berbeza sikit dengan yang soalan ni. 2t squared minus 1 all squared. Okey, saya tengok ramai yang buat integrate terus. Dia tak boleh, dia ada peraturan dia. Kita akan integrate kalau degree dalam kurungan ni dia satu je. Katakan saya ada 3x tolak 1 kuasa 10 lah contoh. Kita boleh integrate terus kalau dalam ni degree dia satu. Dia beza dengan soalan ni. Soalan ni dalam kurungan dia degree 2. Dia sama ada degree 2, 3 dan seterusnya. Tak boleh integrate terus. Kalau yang macam ni boleh. Sebab syarat dia mesti dalam ni degree 1. Kalau degree 1 dalam ni, maka kita akan buat terus. Kuasa 11 per 11. Kemudian darab dengan 3 macam tu. Yang ni kita boleh buat sebab dalam kurungan ni degree 1. Ini kita boleh buat ni sebab dalam kurungan ni degree 1. So ingat, tak semua kita boleh integrate terus. Dia ada syarat tambahan degree 1. Jadi untuk soalan ni, tak ada cara lain, dia mesti expand dulu. So kita akan dapat 4t to the power of 4 minus 4t squared. Maksudnya kita expand ni. Kita expand. Lepas tu baru kita integrate cara biasa. Okay. So kita dapatlah 4t kuasa 5 per 5 tolak 4t kuasa 3 per 3. Tambah dengan t. Dan jangan lupa, saya tengok ada yang jawab terlupa yang C ni. Okey, boleh. Jadi untuk nombor 10 ni ingat, kurungan ni kalau ada kuasa, kita tengok dalam tu. Degree dia 1, maka boleh guna peraturan dalam kuliah. Okey. Ada lagi nak tanya tak untuk exercise? Macam soalan nombor 5. Soalan nombor 5 kan? Soalan nombor 5 ni ramai juga salah ni, nombor 5 ni. Soalan nombor 5. Ni dalam exam ni kena hati-hatilah. 1 per 3 square root of x. Kita ni kalau nak jawab soalan integration, pastikan yang kita ubah hanya x saja. Nombor tu tak terlibat. Okay. Ni sepatutnya kamu kena tulis. Dia mesti tukar dalam bentuk indeks. Yang ni tak ada masalah lah. Yang ni ramai yang salah buat. Ramai yang bawa 3 ni ke atas terus. Di mana boleh 3 ni boleh pergi ke atas? 3 ni dia kekal 1 per 3. Ingat, dalam integration nombor ni tak terlibat. Yang kita tengok adalah x. So x tu yang berubah. Ramai yang buat. Saya tengok ramai yang buat macam ni. Dia tukar kepada semua banding atas. Ini salah ni. Okey. Saya tengok ramai yang buat macam ni. Jadi tak boleh. Sebab kena ingat, bila nak buat integration, kan saya dah bagi tahu peraturan dia. Nak buat integration, yang kita integrate tu x. Bukan nombor tu. Katakan saya ada nombor je 3. Nombor tu dia tak terlibat. Yang kita fokuskan adalah dia punya x ni. Itu je yang berubah. Yang lain tak berubah. Nombor kekal. Maksudnya kalau contoh ni kena hati-hati. So ni kekal. Yang kita naikkan ke atas tu adalah x. Sebab yang tu yang kita nak integrate. Yang 1 per 3 tu tak ada. Okay? Jadi macam ni kita teruslah jawab. Ni x tambah 1. Ada yang masih gunakan tolak 1. Salah lah. 3 per 2 tambah dengan, katakan saya kekalkan nombor ni, tambah 1 per 2. Okay? Ada yang berhenti jawapan di sini. Kan saya dah pesan, kalau nak tinggalkan jawapan, yang ini okeylah, ini baru kaedah. Ini baru kaedah. Sampai sini pun baru kaedah. Saya tengok ada juga pelajar yang buat sampai sini je, itu ditinggalkan. Ada yang setengah tu dia cancel je, katakan sini 8, sini 2 contoh Ini 8, sini 2, cancel je. Letak 4. Maka dia sepatutnya kena tulis lah apa jawapan akhirnya.
Ada yang berhenti sampai situ, ditunjukkan dia cancel. Lepas tu dia biar macam tu je. Maka dia akan dapat markah K1 je lah. Markah jawapan tak dapat sepatutnya. Tapi kadang-kadang saya bagi juga markah. Tapi kena ingat lah, dalam exam nanti jangan buat cara tu. Dia mesti untuk jawapan akhir, sebab kita punya penandaan, kita akan tengok yang kamu buat ni, ini adalah kaedah. Tapi jawapan akhir dia apa? So, susun lah betul. Susunkan jawapan dia. Sebab markah jawapan ni dia ada satu. Dia bukan maksud dia, kalau katakan tadi 8 dengan 2, kamu cancel ke je, memang betul lah 4. Tapi jangan biarkan dalam keadaan yang cancel ni. Apa jawapan akhir dia? Takkan pula pemeriksa pula nak pergi betulkan jawapan tu, nak tambah satu step. So dalam exam nanti hati-hati ni, dia ada markah jawapan. Markah jawapan ni kena sebiji dalam skema. Okay, sir. Okay, kemudian saya tengok ada juga yang salah buat untuk trigonometry. Ada yang gunakan substitution method. Kan? Itu yang saya cakap, kalau katakan rasa tak faham, kamu tengoklah balik video yang saya upload tu dekat YouTube tu. Kalau tidak, sia-sialah saya upload. Tujuan saya upload tu supaya kalau kamu terlupa, kamu boleh tengok balik. Contoh contoh. Apa contoh? Soalan, saya tak ada soalan. Okay, katakan saya bagi contoh Ni nombor 6 tu. Nombor 6 ni. Okey, saya bagi contoh Contoh cara nak buat integration. Ni contohnya tak ada kaitan dengan exercise. Katakan saya ada cos 8x dx contoh. Kan? Saya tengok ada yang guna kaedah substitution method. Katakan saya ada nombor kat sini 5 lah contoh. So ingat, dalam integration 5 ni tak terlibat. Kalau jumpa je soalan integration of trigonometry ni, single trigonometry ni, kita terus integrate. Tak payah nak let u equals to 8x. Tak payah. Dia punya peraturan kan saya bagi tahu, dia ada 2 step je. Okay, yang pertama integrate cos, yang kedua differentiate. Itu dia punya kaedah. Yang kita fokuskan integrate cos. Integrate cos dapat apa? Integrate cos. Sin. Ya, sin. Salin soalan kan? Sin. Kemudian terus step yang kedua. Step yang kedua ni differentiate. Yang ni dia lain sikit lah. Walaupun kita tengah buat integration, tapi kaedah dia tu. Step yang pertama integration. Yang kedua differentiate. Differentiate 8x dapat apa? 8. Tapi integration ni benda yang baru, mesti letak di bawah. So terus inilah jawapannya. Sebab dalam exam ni kamu kena kejar masa. Sekarang ni okey lah, kamu boleh panjang-panjangkan dia punya. Sedangkan ini sepatutnya 2 markah je ni. Saya tengok mana yang guna kaedah let u tu, dia akan jadi panjang. Jadi kamu buang masa kat situ. Kita dalam exam ni kita kena kejar masa. Itu yang saya heran tu, dalam kuliah saya ajar cara macam ni. Tapi kenapa ada cara lain pula? Jadi kalau rasa tak pasti, tengok balik video yang saya ajar. Video yang saya upload dekat YouTube. Saya tengok macam cara. Tak payah guna let. Kecuali kalau soalan tu dia kompleks sangat. Tak pasal kita guna let. Baru kita guna let. Yang ni simple macam ni, jangan buang masa. Ini terus, kamu gunakan ni terus. K1, J1, terus 2 markah. Kalau kamu guna let u, dia akan panjang lagi ni. Sedangkan markah dia 2 juga. Okay? So ingat. Sama juga untuk soalan eksponen. Eksponen pun sama. Okay, katakan T kan. Contoh T. Hati-hati dengan soalan. Kadang-kadang soalan guna dx. Kadang-kadang soalan guna dt. Jangan bercampur dt, kemudian ada dx. Okay? Ni sama juga, ingat nombor ni walaupun ada kat depan ni, dia tak terlibat. So sama juga, dia mesti melibatkan 2 step. Sama macam trigonometri. Yang pertama salin soalan. Yang kedua differentiate juga. Dia seolah-olah sama macam kaedah trigonometri, sama. Maksudnya cuma yang pertama ni kita salin soalan. Kemudian kaedah yang kedua sama macam ni, kita differentiate dalam ni. So jangan lupakan negatif 5 tambah C. Saya tengok ada yang guna kaedah let u. Tak payah lah. Kemudian kamu kemaskan jawapan ni.
Maka kalau kamu buat macam ni, terus ini K1, J1. Kalau kamu guna LED, dia akan jadi panjang. Okey, sebenarnya dia simple je. Kan saya dah ajar dalam kuliah. Gunakan dua kaedah je, dua langkah je. Yang pertama, salin soalan. Lepas tu differentiate. Dah dapat benda differentiate tu, kita letak di bawah. Sebab setiap kali benda baru, mesti letak di bawah. Okey, boleh? Boleh. Okey, bagus. Insaf guna ceramah. Jadi kalau katakan rasa tak pasti, tengok balik video yang saya letak dekat YouTube. Okey? Ada apa nak tanya lagi? Untuk exercise. Senyap je ni. Okey tak? Okey. Okey, kemudian kita sambung balik tutorial kita ni. Tutorial yang pertama, kita dah bincang 1.3 nombor 5 kan? Betul? Betul ke tak betul? Betul. Kan? Kalau macam nombor 5 tu, memanglah mesti guna kaedah substitution. Sebab contoh macam 5A tu. Kita tengok macam contoh 5A tu. Contoh kita ada function X kuasa 4 per X kuasa 5 tambah 1 dx. Okey, yang ini mesti guna substitution method. Sebab kita tak boleh integrate terus. Macam tadi boleh. Ya ni, kalau kita jumpa macam ni kan. Kalau kita tak guna LED pun, saya dah boleh buat terus. Sebab dia hanya ada satu sebutan je. Kalau yang ni, dia bentuk fraction. Dia tak boleh integrate atas, dapat kuasa 5 per 5. Lepas tu kamu gabungkan dengan di bawah. Integrate yang di bawah, dapat kuasa 6 per 6 tambah X. Tapi kita tak boleh guna cara tu. Tak boleh integrate terus. Mesti melalui let u. Sebab bila dua fungsi tu bahagi atau darab, tak boleh integrate terus. Jadi bila tak boleh, terpaksalah kita guna pilihan substitution method. Jadi mesti guna let u. Ini contoh guna let u. Kalau setakat yang macam ni, simple je satu sebutan, integrate terus. Okay, so nombor 5 ni kita dah bincang. Okay, technique of integration. Ingat technique of integration, dia ada 3 kan. Technique of integration, dia ada 3. Yang pertama kita dah belajar dah, substitution method. Substitution method. Yang kedua, integration by part. Yang ketiga, partial fraction. Okay, minggu ni kita akan habiskan lah. Okey, yang ni kita dah settlekan. Hari ini kita akan sambung kaedah yang kedua. Bagaimana kita nak guna integration by part. Macam soalan nombor 6 tu lah. Okey, soalan nombor 6. Kita tengok soalan 6A. Okey, integration by part ni dalam exam nanti ada yang akan sebut. By using integration by part. Find the integral of x, exponent x dx. Contoh kan. Ini saya nak gunakan integration by part method. Integration by part method ni, kalau tengok nota kuliah nanti, dia mesti ada satu formula u dv equals to uv minus v du. Ini dalam exam nanti dia beri. Okay. Kalau integration by part, u ni kita mesti pilih berdasarkan peraturan Lopez. Ini sekadar panduan ni. Kalau kamu cari dalam buku ni, kaedah Lopez ni tak ada. Ini sekadar panduan je. Maksud dia, panduan untuk pilih U. Okay? Macam contoh kat sini lah. Saya ada yang X ni dipanggil polinomial. Bentuk polinomial. Setiap kali bentuk kuasa kan. X kuasa berapa? Kuasa 10 ke, 2X tambah 5 ke, itu dia panggil polinomial. Yang kedua ni dia panggil exponent function. Exponent. Okay. Jadi sekarang ni U ni nak ambil yang mana? Kalau substitution method nombor 5 tu, yang sebelum ni kita bincang, kita akan gunakan peraturan pilih kuasa yang paling tinggi. Itu yang pertama. Kalau kuasa dia sama, kita ambil kaedah yang kedua. Kalau kuasa sama, pilih yang paling panjang. Kan nombor 5 itu kan? Ingat tak? Tapi kalau untuk integration by part, kita dah tak guna peraturan tu lagi dah. Kita akan gunakan peraturan Lopez. Maksud dia, kalau kita jumpa log dulu,
maka U tu mesti log. Katakan saya ada soalan X ln X, maka U tu mesti ambil ln X. Itu peraturan dia. Maksudnya kalau jumpa ln dulu, maka U tu mesti ln. Kalau katakan, macam contoh sekarang kan, saya ada function polinomial dengan eksponen. Maksud dia kalau ikut peraturan Lopet, kita mesti ambil U tu adalah P dulu. Sebab kita tengok ni P dulu, kan? Jadi U tu tak akan jadi eksponen. U tu mesti ambil polinomial dulu. Kalau katakan saya ada soalan eksponen bersama dengan trigonometri. Contoh, katakan saya ada EX, kemudian saya ada sin X. Maka U tu mesti pilih eksponen. Okay? Maknanya U ni kita akan pilih berdasarkan peraturan Lopet. Mana yang kita jumpa dulu. Kalau log, log. Kalau polinomial, polinomial dulu. Okay? So ingat, ini untuk integration by part je. Jangan kamu pergi jangkitkan pula U ni dengan kaedah nombor 5, substitution. Substitution dia tak guna peraturan Lopet. Hanya integration by part je. Okay? So jangan, kamu jangan silap. Ini bukan dipanggil Lopet method. Ini dipanggil integration by part. Yang ini hanya panduan sahaja. Ada yang pelajar nanti kau nak guna kaedah apa ni? Kaedah Lopet. Lopet itu bukan kaedah. Lopet ni adalah panduan je. Kaedah tu adalah integration by part. Okay? So ingat ni istilah. Okey, jadi untuk kes yang ni kita akan ambil U tu mesti X sebab kita jumpa polinomial dulu. Okey, U. Sebab kalau kita ikutkan formula kita ni, kita mesti bermula dengan U dulu. U. Lepas tu bila ni dah pilih sebagai U, ni kita dah pilih sebagai U, maka yang baki ni adalah dV lah. Sebab kalau ikut formula kan U dV, maka baki itu adalah dV eksponen X dx. Okay. Sebelah kiri differentiate. Boleh? Sebelah kiri differentiate. Sebelah kanan integrate. Kalau kita integrate, ini kita dah belajar sebelum ni. Integrate dV dapat apa? Integrate dV. V tambah C. B tambah C. V tambah C biasanya kan. Untuk K ni kita tulis V je. C ni nanti kita tulis di sebelah kanan. Integrate eksponen. Ln. Eksponen X over 1. 1 kan. Sepatutnya tambah C kan. Tambah C tu kita buat kemudian. Okay. Kemudian, maknanya sekarang ni step yang pertama kita pilih U. Ni step yang pertama, pilih U. Bila kita dah pilih U ni cara nak pilih bukan pilih kuasa yang paling tinggi. Bukan pilih yang paling panjang. Berdasarkan Lopet. Mana yang kita jumpa dulu. Okay. Bila kita dah pilih U, maka pasangan dia adalah dV. dV tu yang baki tu lah, yang tinggal tu. Yang kita tak ambil tu. Okay. Lepas tu, sebelah kiri differentiate, sebelah kanan integrate. Okay. Kemudian nanti kamu gantilah dalam formula ni. Ataupun, katakan kamu tak nak hafal formula ni, kamu buat macam ni lah. Macam tu. Maksud dia, kalau katakan, ni salin soalan, sama dengan. Okey, kamu ambil U darab B. Maksudnya kamu darab silang ni. Ni kamu darab silang. Kita akan dapat X eksponen X. Ni darab silang. Habis tu kamu ambil ni darabnya ni. So, tolak jangan lupa. Tolak eksponen X dx. Boleh kan? Jadi sama ada kalau nak ikutkan cara asalnya, gantikan U kita adalah X, gantikan V kita adalah eksponen X. Tolak V kita adalah X, V kita tadi eksponen X, kemudian du adalah dx, kan? Ini kalau nak ikut formula. Kalau tak nak, dah ada ni kamu darab silang ni. Darab macam ni. Kalau ke kiri, tolak. Okey, kemudian kita akan salin jawapan ni. Integrate eksponen apa? Eksponen. Eksponen X kan.
Dan akhir sekali baru kita letak tambah C. Masa kita buat yang ni, tak payah tambah C untuk jawapan akhir. Maka itulah jawapan kita. Boleh? Itulah namanya integration by part. Itu permulaan lah. Kita tengok yang lain lagi. Okey, katakan kita tengok soalan C. Soalan 6C. Kita nak integrate 8x exponent 2x dx. Okey, sama juga kita akan bermula dengan nak pilih u. Ingat ya, bila integration by part, u ni rujuk kepada law pad. Okey, maksud dia sekarang ni kita dah ada polynomial dan kita ada exponent. Jadi u nak ambil yang mana? Polinomial. Polynomial kan? Sebab dia jumpa dulu. Polynomial baru exponent dah. So, yang ni dulu. So, u tu mesti guna 8x kuasa 2. Dan baki ni kita akan gunakan sebagai dv. dv, exponent 2x dx. Okay, sebab ingat kita punya formula yang ni. uv tolak v du. Formula dia. Okey, kemudian kita akan differentiate. Sebelah kiri differentiate, sepatutnya du dx. Tapi bila kita nak buat integration, dx tu kita tulis sebelah kanan. So, 16x dx. Selesai. Yang sebelah kanan ni kita integrate. Ni kalau terlupa ni saya tulis. Integrate. Integration dengan differentiation tak boleh jumpa. Maka tinggallah v. Integrate exponent 2x dapat apa? Exponent 2x bahagi 2. Ya, betul. Sepatutnya tambah C lah. Yang tambah C tu kemudian. Okey, kemudian kalau kita nak ikut formula ni ganti lah. Kalau tak nak, kamu ambil daripada sini. Ini saya pergi ke sini, maksudnya saya darab. Lepas tu tolak darab ke sini pula. Okey. Jadi kita akan gunakan ni sama dengan UV. Saya ambil 8x kuasa 2. 8x kuasa 2. Darab exponent 2x over 2. Betul. Dan saya nak ke kiri. Ke kiri tolak exponent 2x over 2 multiply by 16x dx. Betul. Okey, macam tu lah. Okey, kemudian sekarang ni untuk di sini kan. Untuk di sini sebenarnya saya tak boleh integrate lagi ni. Saya tak boleh integrate sebab melibatkan dua fungsi. Okey, melibatkan dua fungsi. Maka kita kena buat lagi. Tadi kita dah buat integration by part kan. Kali yang pertama. Sekarang ni saya nak buat kali yang kedua. Okey, yang ni saya kena buat integration by part kali yang kedua. Sebab tak boleh, kita tak boleh integrate. Kita tak boleh integrate terus. Okay, so yang ni kita dah ada jawapan ni. Tapi yang untuk yang ni terpaksa kita buat sekali lagi. Kita buat sekali lagi. Saya susun lah. 16 per 2 ni macam 8 kan. So 8x exponent 2x dx. Betul tak? Okay. Yang ni pun sama juga. Kita akan pilih u. Nak pilih u yang mana ni? Polinomial. Ya, sama macam tadi lah kan. So u pilih 8x. dv ni baki dia lah. Yes, sebelah kiri differentiate. Sudah 8. Sebelah kanan integrate. Tak payah tambah C. Kemudian saya teruskan. Okey. Jadi jawapan akhir sekarang ni kita akan ambil salin balik soalan. Okey, saya salin balik soalan.
Eksponen 2x dx. Kita salin balik sini. Kita salin balik 8x kuasa 2. Sebenarnya ni jadi 4 lah ni. Okay, saya terus 4x kuasa 2 eksponen 2x tolak. Ni kan, tolak. Integration by part kali yang kedua. So, saya salin yang ni. 8x eksponen 2x over 2. Kan? Kemudian tolak dengan hasil darab ni. Tapi ada integration. 8. Boleh ke ni? Eksponen 2x over 2 dx. Boleh ke ni? Boleh. Okey. Okey, ni sini saya biarkan dalam kurungan. Ni akan jadi 4x eksponen 2x. Tolak. Ini sebenarnya 4 kan? Integrate. Ini dah boleh integrate terus ni. Ini akan dapat 4 eksponen 2x over 2. Betul tak? Isolate tambah C. So 4x kuasa 2 eksponen 2x tolak 4x eksponen 2x tambah 2. Okey. Ni jalan kerja ni panjang sikit. Panjang ni sebab kita buat integration by part 2 kali. Okey tak? Boleh ke? Boleh. Okey, nanti kamu tengok lagi lah. Okey, kita tengok soalan D lah. Kita tengok soalan D. Soalan D, integration of x ln x squared dx. So ingat bila soalan log ni, kita guna property dulu. Ini sebenarnya lebih mudah kalau kita gunakan properties. Selalunya jadikan macam ni dulu, lagi mudah. Okey, jadi sekarang ni kita nak guna integration by part. So ingat integration by part, kita kena start dengan u ni berdasarkan Lopez. Okey, kalau berdasarkan Lopez ni, u ni nak ambil yang mana? Ln x kuasa 2. Sebab dia start dengan log. So kita ambil ln u adalah ln. Dah settle. So baki dia adalah ni tadi dah ambil dah. So baki dia 2x dx. Differentiate. Sebelah kiri differentiate. Differentiate ln dapat apa? 1 over x. Ya, 1 over x dx. Settle. Sebelah kanan mesti integrate. Integrate 2x. Dapat berapa? 2x kuasa 2x kuasa 2 per 2. Ya. Okey, ataupun dia sama dengan x kuasa 2 lah. Okey, kemudian ingat formula integration by part start dengan u dv. Kita dah start dah u dv sama dengan uv tolak v du. Itu dia punya formula dia. So kita gantilah. Ataupun kalau tak nak ikut formula ni, kita dah silang je. Yang pertama ke sini, yang kedua ke kiri. So salin soalan. Jangan lupa salin soalan. Okey, darab silang ln. Kita ambil ln x darab dengan x kuasa 2. X kuasa 2. Tak, settle. Tolak. Sebab kita nak darab ke kiri pula. Tolak. Ambil ni dulu. X kuasa 2. Darab dengan 1 per x dx. Okey. Yang ini kita biasanya kita akan susun. Jangan jadikan ln x kuasa 3. Sebab ni berada di luar. Tolak dengan x dx. Okey, untuk yang sini, boleh tak kita integrate terus? Tak boleh. Ni. Boleh tak integrate? Yang tu ke? Boleh tak? Yang ni dah selesai ni. Yang ni belum. Ni kalau integrate dapat apa ni? 1 lah. Bukan. X kuasa 2 bagi 2. Betul. Ingat integration kuasa bertambah 1. Selesai.
Alright. Yang tadi je yang susah. Sebab terpaksa buat 2 kali. Nak integrate terus tak boleh. Yang tadi. Ni nak integrate terus tak boleh sebab dia bergabungan 2 fungsi. Tak boleh. Okey. Setakat ni ada apa nak tanya? Tak ada. Tak ada. Ln X. Okey, kita tengok satu lagi soalan. Okey, kita ambil soalan F. Soalan F. Soalan F. Kita ada integration of ln X over X to the power of 4 dx. Okey. Ini pun sama juga. Soalan arahkan kita supaya gunakan integration by part. Okay. So ingat integration by part ni, kita pilih U berdasarkan peraturan Lopez. Setiap kali jawab ni kamu tulis macam ni. Supaya kamu ingat, kaedah tu dipanggil integration by part. Lopez ni adalah panduan. Okay. Okay, jadi untuk kat sini, kita ada log. Kita ada log dan kita ada polynomial. Jadi nak pilih yang mana sebagai U? Lah. Ya, kita mesti ambil ln X, settle. Kemudian dV baki dia lah. Baki dia jangan ambil X kuasa 4 dx. Dia adalah 1 per X kuasa 4. Kan? Jangan selamba je X kuasa 4 dx. Sebab dia asalnya dia di bawah. Differentiate. Sebelah kiri differentiate. Dapat apa ni? 1 over X. Ya, betul. Jangan lupakan dx. Yang sebelah kanan integrate. Dapat kuasa berapa? Tolak 3 Ya, betul. Sepatutnya ada tambah C. Tapi kita biar dulu. Sebab kita belum sampai ke jawapan akhir. Kemudian, kita salin balik soalan. Ln X over X to the power of 4 dx. Sama dengan. Ni kita tak silang. Kalau saya buat cara ni, tak payah apa formula. Ln X ini kalau boleh kita buat in bracket. Yang ini kalau kita boleh ya kita tuliskan X negatif 3 per negatif 3. Tolak. Kita ambil lagi ni. X negatif 3 per negatif 3 darab 1 per X dx. Itu dia punya kaedah lah. Ini kamu susun ni. Kita boleh tulis macam ni lah. 1 per 3. Yang ni saya turun ke bawah. Ln X. Ni dah selesai ni. Okay, yang ini kalau negatif ni saya buat positif. Gabungkan ni. Bila bahagi maksud dia kena tolak lah kan? Tak? Kena tolak. So jadi X kuasa berapa? Negatif? Negatif 4. Sebab tolak 3 tolak 1. 4 lah. Okey, untuk yang ni boleh integrate terus tak ni? Boleh? Boleh kan? So kalau boleh tak payahlah nak guna integration by part kali yang kedua. Terus kuasa akan bertambah 1 jadi apa? Negatif 3. Negatif 3 per dengan negatif 3 tambah C. Sebab bila dah siap semua, akhir sekali kita akan buat tambah C. Maka kemaskan jawapan kita ni. Simplifykan jawapan. Ln X tambah 1 per 3 X kuasa 3 tambah C. Okey, macam tu lah. Macam mana boleh faham? Okey tak? Okey. So macam tu lah. Ln X. Okey, betul. Ini tadi
Ini kita ada per 3 ni, saya terlupa lah 3 ni. Ni ada 3 ni. So bila saya integrate, dia ada 1/3 lagi kat luar ni. Jadi saya tukar ni. Boleh ke ni? Mabuk pula ni. Ni sebenarnya ada 3 ni. Dia ada 3. So dia akan jadi 9. Betul sikit ni 9. 9. Okay. Yang negatif 3 ni datang daripada kita integrate X kuasa negatif 4. Dapat yang ni. Yang 3 ni hasil daripada ni. Ni asalnya dah ada 1/3. So jawapan akhir dari situ. Okay. Kita tengok satu contoh. 6G. Kita tengok soalan 6G. Soalan 6G. Ini semua kaedah integration by part. Kita ada X sin X dx. Okey, ini pun sama juga. Kita nak guna integration by part. So ingat, U ni mesti merujuk kepada peraturan Lopez. Okey, sekarang ni kita ada polinomial, kita ada trigonometri. So nak pilih mana dulu? U nak ambil Polinomial. Yes, sebab peraturan Lopez ni T dulu baru T. So U ni mesti X. Maka dV tu baki dia lah. Betul. Dan differentiate 1 dx, integrate. Integrate sin dapat apa? Negative cos. Negative cos. Yes, negative cos. Sepatutnya tambah C lah. Kemudian okay, terus kita darab silang. Salin soalan. Ini tengok cara penulisan jawapan saya ni. Saya tengok nak masa exercise tu saya tanda ada yang dia tak tulis soalan ni. Dia terus tiba-tiba sama dengan je. So jangan buat macam tu. Sebab yang kita nak jawab sekarang ni soalan ni. So ambil soalan ni letak kat sini. Ada yang malas nak tulis. Bila kamu malas nak tulis, tiba-tiba sama dengan je, dia sama dengan apa? So ikut saya punya cara saya jawab ni. So darab silang, ni saya siap darabkan ni. So dapat negatif X cos X. Tolak ni sebab dia ke kiri. So ambil negatif cos X darab dengan dx. Okey, ini kalau kita kemaskan ni. Ini tambah. Okey, untuk yang ni, yang last ni, boleh tak kita integrate terus? Atau nak guna integration by part? Tak perlu, boleh integrate terus. Dapat apa ni? Dapat? Sin. Ya, betul. Okey, sampai situlah kita punya jawapan. So mudah lah. Cuma yang soalan 6C tadi dia panjang sikit lah. Sebab kita terpaksa buat 2 kali. Biasa dalam exam ni sekali je. Untuk syllabus yang baru ni sekali. Okey. Okey, kita tengok soalan nombor 7. Okey, soalan nombor 7 pula. Kita nak integrate. Okey, tadi saya dah bagi tahu daripada awal tadi. Untuk technique of integration ni dia ada 3. Mana tadi? Technique of integration ni ada 3. Kita dah belajar substitution dah settle. Integration by part pun kita dah belajar tadi. So yang terakhir ni adalah partial fraction. Ini adalah soalan nombor 7. Okey, untuk soalan nombor 7 kita nak integrate using the partial fraction. Partial fraction method. Okey. Cuma kita kena ingat sebelum kita gunakan partial fraction method. Okey, yang pertama kita kena ingat. Okey, yang pertama kena ingatlah setiap kali kalau kita integrate. Ini contoh, ini contoh. Katakan 2 lah. Ini kita dapat berapa ni? Apa jawapan? Integrate 1 per X tambah 2. Dapat apa? X. X kan? X. 1 ni 1 per ni. Sekarang ni kita pasang tak? Dia bentuk 1 per X kuasa 1.
Sepatutnya dapat apa? Kalau kita integrate. Ini dalam exercise itu ada. X kuasa -1. Ya betul. So X. Kalau kita integrate 1 over X, dapat apa? Integrate 1. Lon ke? Ini dalam exercise ada itu. Ramai yang salah itu. Nampak je 1 per X kuasa 1, dia mesti dapat ln. Ln apa ni? Ln. Ni saya tambah sikit lah. Ln semua sekali. 3X tambah 2. Kita dapat ln ni sebab 1 per X kuasa 1. Kalau 1 per X, 1 per 3X kuasa 2 dah tak boleh dah dapat ln. Dia hanya untuk kuasa 1 saja. Okey, sepatutnya jawapan dia yang ni lah. Tetapi dia ada tambahan sikit lah. Dia mesti differentiate. Bawah ni dapat apa? Differentiate kurungan. 3, yes. Masa nanti kita buat partial fraction, kita akan sentiasa jumpa bentuk-bentuk macam ni. Kemudian yang kedua, kamu kena ingatlah partial fraction masa belajar SEM 1. Bagaimana cara nak pecahkan. So kena ingatlah bagaimana cara nak pecahkan. Kan? Yang faktor yang berbeza. So ingat tu. Ini kita tengok contoh. Kita ni nak bagi contoh. Katakan saya ada yang atas ni sebarang fungsi lah. Yang atas ni tak kisah. Tiba-tiba saya ada faktor yang berbeza. Apa cara kita nak pecahkan? Apa cara? General form dia? A over. Hello? Apa cara nak pecahkan ni? X tolak 1. X tolak 1. Ini senanglah faktor berbeza. Kemudian ada B, X. Lepas tu ini SEM 1 je. Kemudian faktoran kalau kita jumpa faktor berulang. Kan? Okay, katakan saya ada X tolak 1. Lepas itu ada X tambah 3 kuasa 2. Maka kita akan ambil A over X minus 1. Kemudian yang ini akan diulang berapa kali? Berapa kali? Senyap je ni. Dah lupa lah tu. Okey. Ini polinomial kan betul? Mana? Macam mana? Sekali? Tak, ini macam polinomial lah tu kan, yang partial fraction tu. Ya. Partial fraction macam kita belajar polinomial SEM 1. Dia sama je. Okay. So kena ingat balik ni. Tapi tak adalah advance sangat. Yang asalnya dapat proper fraction, kan, improper fraction, tu tak adalah. Kita belajar yang basic-basicnya. Untuk yang sekarang ni, integrate yang basic je. Okey, tengok contoh Contoh soalan nombor 7. Bagaimana cara kita nak integrate? Soalan nombor 7. Kita pergi yang mudah dulu. Integrate of 3 over X squared minus 4. Okey, biasanya partial fraction ni dia akan bagi tahu lah by using partial fraction. Okey, sebab kalau kita nak integrate, kalau macam ni jangan dapat ln pula. Sebab dia X kuasa 2. Okey, apa yang kita boleh buat, ni dia akan tukar kepada, ni sebenarnya saya boleh factorize ni. Betul tak? Saya boleh factorize. Okey, bila jumpa macam ni, kita tak boleh integrate sebab dia bentuk fraction. Fraction tak boleh integrate. Dia tak boleh integrate atas, integrate bawah tak boleh. Jadi, kita kena berhenti di sini. Kita gunakan partial fraction. Ini yang kita guna partial fraction ni sebab kita terpaksa ubah bentuk. So, settlekan 3X tolak 2. So kita start dengan let. Ini sama dengan, boleh ni? Sebab nak integrate tak boleh. Okey, kita akan cari nilai A dan B ni berapa. So ingat, step yang pertama hilangkan denominator. Maksudnya kita akan ambil atas saja. Kemudian darab silang lah kalau nak senang. So A X plus 2
Kemudian B multiply by X plus. Ini kalau macam ni dah silang je. Okey. Kita gunakan dua nilai. Kita gantikan. Katakan X sama dengan 2 lah. Satu lagi kita boleh gunakan X sama dengan negatif 2. Okey, negatif 2. Ganti kiri dan kanan. Ini sama macam sen saka tu. Kalau ganti 2, ini dapatlah 4A. Dah 4A settle. Ini kalau ganti 2 habis. Maka A tu rupanya adalah 3/4. Bila kita ganti dengan negatif 2, maka sebelah kiri 3. Ini habis. Ini akan dapat negatif 4B. Maka dapatlah B negatif 3/4. Okey. Jadi kita punya function sekarang ni, X tolak 2, X tambah 2 ni, dia dah jadi 3/4. Saya turunkan dia ke bawah je. Tolak 3/4. Kan? Jadi sekarang ni soalan ni kita dah ubah. Kita dah boleh ubah. Kita boleh tulis yang baru. Maka soalan tadi 3 over X squared minus 4 dx. Okay, yang ni kita boleh tukar kepada integrate 3/4 X tolak 2 terpisah dengan tanda tolak. Okey. Kalau macam ni dah terpisah, tadi dia tak boleh sebab dia bergabung. Okey, jadi sekarang ni kita tengok kita tengok dia per berapa? Dia per dengan 1/x kuasa 1. Agak-agak jawapan ni berapa? Boleh dapat log tak? Ya tak? Boleh ke? Ini 3/4 ni saya keluarkan. Boleh. Tu dapat log sebab dia kuasa 1. X tolak 2 dah settle. Kalau nak buat per 1. 1 ni datang dari mana? Differentiate dalam kurungan. Okey, nombor ni tak terlibat, salin. Yang ni pun masih dapat log juga. Per 1 tambah. Okey, maka jawapan dia adalah 3/4. Ini kalau saya factorize boleh ni. Kalau saya factorize. Ya. Kalau nak buat lah. Boleh ke? Boleh. So, ln X tolak 2 tolak ln X tambah 2. Kalau ni kan jawapan kita dah boleh sampai sini. Tetapi sebenarnya ln ni kan dia ada properties. Kalau tolak dia akan jadi apa? Bahagi kan? Betul tak? Sebenarnya jawapan kita dah boleh lah sampai sini. Tapi sebenarnya kita boleh teruskan lagi dengan cara macam ni. Itulah kita punya jawapan. Okey, maknanya untuk soalan ni kita tak boleh integrate terus. Tak boleh sebab dia bentuk fraction. Jadi apa yang kita buat, kita tengok bawah ni macam boleh faktor ni kita boleh pecah. Bila pecah, kemungkinan dia akan jadi partial fraction. Ni kalau kita tengok balik macam ni kan. Ni sebenarnya dia boleh pecah. Bila pecah je, tak boleh integrate juga. Maka saya terpaksa ubah bentuk dengan cara partial fraction. So ingat balik, ini sem 1 ni cari macam biasa. Dah dapat, maka tulis balik soalan ni sebenarnya dah berubah menjadi yang ni. Kalau berubah menjadi yang baru ni, baru kita boleh buat integration. Okey, tu dapatlah macam tu. Okey. Jadi bila biasanya kalau partial fraction ni biasanya kita akan dapat jawapan tu dalam bentuk log. Biasanya macam tu lah.